Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar darjah 6 Ma'had Islami. Pada hari ini, marilah kita bersama mempelajari madah tarikh dengan tajuk Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahagian yang kedua. Supaya pelajar dapat menyaksikan video ini sampai ke penghujungnya. Marilah kita belajar bersama-sama. Dan sebelum itu, supaya pelajar dapat membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lihat tajuk yang pertama pada hari ini ialah peristiwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berhijrah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang-orang Islam berhijrah ke Yasrib, iaitu Madinatul Munawwarah, masing-masing berangsur pergi ke sana dengan secara rahsia. Tetapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpindah ke sana dengan cara terus terang. Beliau mengambil busur bersama anak panah, meletakkan ke atas bahunya dan memegang pedang yang bersarung. Beliau menuju ke Kaabah serta tawaf 7 keliling. Kemudian sembahyang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Beliau mencari ketua-ketua Quraisy yang masing-masing berkumpul di situ. Selaku itu, Umar berkata, siapa yang ingin meninggalkan ibu, meyatimkan anak atau menjandakan isteri, ikutilah saya di belakang lembah ini. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak untuk mengikutinya, kecuali orang-orang yang lemah sahaja. Maka beliau menunjuk jalan dan mengajar mereka ke arah kebenaran, supaya mereka memeluk agama Islam. Beliau bersama orang-orang yang lemah berhijrah ke Yasrib, iaitu Madinatul Munawwarah, dan sampai ke sana dengan selamat serta disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penduduk-penduduk Yasrib dengan suka dan gembira. Mari pula kita lihat keberanian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjiwa keras dan berani, tetapi beliau sangat takut kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa iman Khalifah Umar itu sangat kuat. Setiap kali baginda mendengar ayat Al-Quran, beliau akan menangis, khususnya ayat yang berkenaan dengan hari balasan dan azab api neraka. Yang ketiga, beliau sebagai ketua negara yang berkewajipan memelihara keselamatan negara dan mengambil berat di atas keselamatan rakyat. Yang melarat atau yang susah ditolong, yang lemah akan dibantu, yang zalim dibalas dan yang bersalah dihukum dengan adil. Dan yang keempat, beliau menghantar bala tentera untuk berdakwah raja dan rakyat negara luar seperti Parsi, Syam, Damsyik dan Iskandariah. Mari kita melihat perlantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Pada akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memikirkan tentang jawatan khalifah selepas baginda. Kerana takut berlakunya perbalahan ataupun pertikaian di antara para sahabat, beliau menyuruh para sahabat, antaranya
Uthman bin Affan radhiyallahu anhu supaya mencari siapakah yang sesuai memegang jawatan khalifah selepasnya. Akhirnya bersetuju memilih Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengikut pengesyuran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, serta disetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertindak sedemikian kerana menghindari dari sebarang pertikaian yang mungkin akan berlaku selepas kewafatannya. Setelah masing-masing bersetuju, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengarahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mencatat surat perjanjian untuk menabalkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka selepas khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka pekerjaan dan urusannya selepas dia menjadi khalifah, yang pertamanya menghitung wang masuk dan keluar dan menentukan gaji kepada pegawai-pegawai secara adil, mengadakan dan menetapkan tarikh hari bulan hijrah mulai hitungan dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Menyambung usaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam pembukaan negeri Parsi di bawah pimpinan Panglima Perang baru iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, serta dapat membukanya yang dikenali sebagai Fathul Fatuh. Pembukaan negeri Mesir yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan kerajaan Rom dipimpin oleh Amr bin As. Membina pasukan tentera Muslim dan pertubuhan budaya Islam di segi sastra dan peradaban. Meningkatkan pertanian dengan menggali sungai-sungai dan kolam untuk menumbuhkan taman negara dan menyuburkan tanaman-tanaman rakyat. Mengaturkan sistem pendidikan Islam di segi mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengatasi seteru supaya berpaling menjadi Muslim, seperti mana terjadi selepas peperangan Qadisiyah. Askar Parsi seramai 4,000 orang telah memeluk agama Islam kerana terikat dengan perilaku Muslim terhadap musuh dan tawanannya. Akhir sekali, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia ataupun wafat. Saidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 10 tahun sehingga baginda dibunuh oleh seorang hamba Parsi bernama Fairuz yang digelar dengan Abu Lu'lu'ah kerana tidak puas hati di atas keputusan Saidina Umar radhiyallahu anhu supaya mengurangkan cukai dari penghulunya. Abu Lu'lu'ah datang ke masjid dengan membawa pisau yang dicelup racun, terus menikam Saidina Umar radhiyallahu anhu yang sedang menjadi imam solat subuh sebanyak 6 kali berturut-turut sehingga beliau terjatuh ke bumi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada malam Rabu tanggal 27 bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah ketika usianya 63 tahun, iaitu umur yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jenazahnya
dimakamkan berdekatan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara makam Rasulullah, makam Saidina Umar dan makam Abu Bakar As-Siddiq ialah di tempat yang sama. Mereka wafat dengan umur yang sama. Dan di dalam syurga mereka akan bersama. Kerana Nabi telah menjamin bahawa Saidina Umar dan Abu Bakar itu ialah penghuni syurga dan memasuki syurga tanpa hisab. Supaya pada kali ini pelajar dapat mempelajari dan dapat mengingati sejarah yang berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam pada ini kepada pelajar yang mempunyai buku tarikh, diharap pelajar mengulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Dan pada ini cikgu mengakhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.